Bertemu semula, Jabatan Perangkat Malaysia mengunjurkan Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang 2030 dan ini apabila dijangkakan 15.3% daripada jumlah keseluruhan penduduk negara adalah berusia 60 tahun dan ke atas. Malah ia juga bermakna populasi warga emas ketika itu akan menjangkau 5.8 juta orang daripada keseluruhan 38.1 juta jumlah penduduk negara. Adakah Malaysia cukup bersedia menghadapi negara tua ketika berbaki lagi 8 tahun ini? Dan bersama kita Ketua Laboratori Gerontologi Sosial Institut Pendidikan Penuaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Zumilah Zainaluddin yang bersedia berdasarkan panggilan video ini untuk membincangkan lebih lanjut mengenai perkara ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari Doktor. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Doktor, pandangan doktor berdasarkan pemerhatian pada ketika ini dasar polisi, infrastruktur, sosial, ekonomi dan sebagainya, adakah dalam tempoh 8 tahun ini Malaysia kita telah pun berada pada tahap yang cukup ataupun boleh ditambah baik lagi menjelang katanya negara tua 2030? Terima kasih Fizi ya. Kita sebenarnya telah pun menjadi negara sedang menua sebab kita telah melebihi 7% populasi penduduk tua sekarang dan kita akan menjadi negara tua pada 2030 dijangkakan begitu atau mungkin lebih awal. Jadi dalam proses menjadi negara tua kita sudah pun menjadi negara menua. Dari pelbagai sudut penuaan sebenarnya memerlukan pelbagai persediaan sama ada daripada segi polisi, program, perancangan, juga infrastruktur dan komitmen daripada pelbagai pihak, tidak hanya orang tua sahaja. So dalam proses menjadi negara benar-benar tua lagi 8 tahun kita memang ke arah itu, nampaknya kesedaran banyak pihak dan dalam proses ke arah itu. Cuma menjawab persoalan cukup atau telah bersedia, jawapannya tentunya kita perlu banyak lagi penambahbaikan di sana sini bermula daripada peringkat polisi sehinggalah kepada peringkat infrastruktur. So banyak lagi yang perlu kita buat ya Fizi. Harapnya semua pihak semakin cakna dan seriuslah dalam persediaan menjadi negara tua. Dan bagaimana sebenarnya perkara-perkara apa tumpuan-tumpuan ataupun perhatian yang perlu diberikan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa menjelang 2030 nanti mana-mana individu yang pada ketika ini berusia 40-an, mungkin 30-an ataupun boleh dimulakan seawal 20-an lagi bersedia untuk memasuki usia emas. Dari segi mungkin dari segi simpanannya, dari segi kesihatannya, dari segi pelbagai perkara yang boleh dititik beratkan. Yang pertama sebenarnya persepsi Habibi, persepsi ideologi, keyakinan kita jangan ataupun kita perlu perbaiki persepsi ya. Warga emas bukanlah warga terdampar, warga miskin, warga tidak berdaya semata-mata. So kita perlu bersedia dan memperbaiki persepsi ini daripada peringkat awal lagi bahawa kita perlu menjadi warga emas produktif. Dan warga emas ni dia dinamik ya Hafizi, bukan semua warga emas yang berusia 60 tahun ke atas itu sudah tidak mampu begitu dan begini. Ada banyak peringkat warga emas. Dan masalah warga emas bukan pada masalah warga emas itu semata-mata, juga keluarga. Juga setiap ahli dalam masyarakat perlu cakna, perlu prihatin ya. Sebagai contoh Fizi, contoh adalah pembangunan silver ekonomi atau ekonomi penuaan. Pihak kerajaan perlu memberikan perhatian seriuslah kepada persediaan untuk membangunkan silver ekonomi secara aktif supaya kita dapat menarik pelabur ke dalam sektor ini kerana kita sedang menua dan bakal menjadi negara tua. Jadi kita perlukan pelibatan semua pihak sama ada orang muda dan juga orang dalam dan luar negara supaya ekonomi kita aktif dan menyumbang sektor ekonomi penuaan atau silver ekonomi akan memberi sumbangan yang begitu besar kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi kita penuaan itu sebenarnya peluang perniagaan juga di samping kita bersedia dari segi polisinya, dari segi pancangannya, dari segi dasarnya, dari segi ideologi setiap kita. Maknanya apabila kita jangan
jangan memupukkan ideologi negatif tentang siapa itu orang tua, tentang benuaan adalah begitu dan begini daripada perspektif yang negatif. Padahal banyak lagi menurut kajian bahawa ramai sekali orang-orang tua masih aktif, masih boleh menyumbang, masih lagi boleh diterima baik dalam masyarakat. Dan Prof, menjelang pembentangan bajet 2023 pada Oktober ini, apa mungkin peruntukan yang perlu dipertimbangkan oleh pihak kerajaan? Sebagai contohnya, Persatuan Perubatan Malaysia MMA harapkan kerajaan untuk tingkatkan peruntukan penjagaan kesihatan sekurang-kurangnya 5% daripada KDNK untuk bajet 2023 kerana menyatakan bahawa 2030 kita akan capai negara tua dan dalam masa yang sama juga penambahan peruntukan untuk menyokong program-program, penambahan untuk para pakar-pakar, doktor dan sebagainya dari segi penjagaan kesihatan dan sebagainya untuk memastikan bahawa lebih banyak dapat sumber-sumber yang kita peroleh. Jadi pandangan Prof sendiri, peruntukan untuk bajet 2023 dari aspek kesihatan menuju ataupun bagi memastikan bahawa kita dapat menjadi negara tua dengan lebih baik, mampan dan selesa sejahtera untuk mereka yang di usia emas? Kalau saya memandang kepada inisiatif cukai dan inisiatif perniagaan untuk menyokong pembangunan silver ekonomi. Saya nampak begitu. Bukan saya menafikan soal kesihatan, itu pun satu sektor yang amat baik, tapi kita boleh melihat secara berimbang antara peruntukan penambahan peruntukan kepada perbelanjaan kesihatan dan kita imbangkan juga dengan inisiatif kerajaan seperti cukai dan juga perintis kepada mereka yang terlibat dalam sektor-sektor ekonomi silver atau ekonomi penuaan, terutama soal penjagaan warga emas, seperti juga penuaan aktif, contohnya pusat-pusat jagaan harian yang lebih menumpukan kepada bagaimana menjadi orang tua aktif daripada peringkat umur matang lagi, supaya kita jangan semata-mata hanya menumpukan kepada bila dah tua mesti sakit. Sebenarnya tak semestinya kita sakit, kita boleh terus aktif. Dan apa juga soal contohnya loneliness, kesunyian dan sebagainya, dan juga kemudahan alat bantu terutamanya berkaitan mobiliti, pengangkutan awam yang masih banyak lagi perlukan sentuhan daripada pelbagai pihak dalam kerjasama erat antara kerajaan dan pihak swasta dalam menyediakan prasarana mobiliti supaya orang tua terus boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat dan terus aktif. Jadi oleh dengan itu kita harap supaya apabila mereka aktif peruntukan kesihatan, contohnya penjagaan kesihatan, peruntukan social security keuangan itu dapat dikurangkan apabila mereka sendiri boleh menjana pendapatan dan boleh kekal hidup sihat dan diterima dalam masyarakat. Jadi itu yang saya berbalik pada persoalan pertama tadi Hafiz, iaitu kita punya ideologi tentang bagaimana menjadi orang tua. Tapi memang kita tidak dapat nafikan satu nanti level atau kategori orang tua yang mana begitu perlukan penjagaan kesihatan, penjagaan warga emas dan sebagainya, dan ini adalah sekitar 5 hingga 10% sahaja, dan kita juga perlu memberikan inisiatif. Yang ini saya harapkan daripada bajet nanti kan, apakah inisiatif yang kerajaan bagi kepada keluarga. Kita keluarga Malaysia, keluarga-keluarga yang perlu menjaga warga emas terlantar. Dan juga apakah inisiatif pihak majikan juga dalam menjadikan sektor pekerjaan untuk warga emas. Juga inisiatif kerajaan dalam memupuk pembangunan usahawan senior. Usahawan senior memang tidak pernah diberi perhatian. Selama ini semua geran-geran pembangunan perusahaan mikro kita bagi kepada usahawan-usahawan muda. Kita berhentikan pada usia 60 tahun, maknanya mereka tidak dapat kemudahan pinjaman mikro, contoh mikro kredit hanya diberikan pada mereka-mereka yang muda. Jadi mungkin perlu ada perubahan supaya warga-warga emas terus aktif boleh berniaga secara kecil-kecil, mikro, saiz kecil, supaya mereka dibantu melalui modal, melalui pendaya-upayaan, program pembangunan dan sebagainya. So yang ini saya benar-benar harap bahawa kita punya bajet bukan sahaja soal peruntukan dari itu, juga soal inisiatif cukai
dan pembangunan ekonomi silver secara berimbang, secara berimbang dengan kemudahan dan keperluan warga emas. Dan warga emas tu pelbagai kategori, dia bukan hanya satu kategori. So, kita juga perlu memberi tumpuan kepada mereka yang boleh aktif dan kekal aktif. Okey, baik. Terima kasih Profesor Mania Dr. Zumila Zainaluddin, Ketua Laboratory Gerontologi Sosial Institut Pendidikan Penuaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia UPM atas perkongsian berkaitan dengan menjelang Malaysia menuju ke negara tua pada 2030.